Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan ahli jemaah sekalian, syukur Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi bagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Taisir Al-Alam juzuk yang pertama muka surat 163. Sambungan pada malam ini, ma yu'khaz minal hadis, apa yang dapat kita petik daripada hadis, iaitu hadis yang kita baca minggu sudah. Hadis yang ke-71. 1. Yang afdalnya bagi seorang makmum ialah dia berdiri di sebelah kanan imam jika sekiranya dia berseorangan. Kalau seorang diri saja yang jadi makmum, berdiri di belakang imam sebelah kanan. Bukan belakang betul lah, dia rusuk kanan imam. Yang kedua, sah berdiri seorang makmum itu di sebelah kanan imam. Tadi kita katakan belah kanan, ini belah kiri pula. Kalau sekiranya seorang makmum itu berdiri sebelah kiri imam ketika dia berseorangan, sekira-kira sebelah kanannya kosong. Mana dia boleh nak berdiri belah kanan pun boleh, tapi dia berdiri sebelah kiri. Sah. Mana sah salatnya sebagai makmum. Kenapa? Apa dasarnya? Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yubtil salatan Ibnu Abbas. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salat Ibnu Abbas. Kan kita cerita begini. Bila dah Nabi bangun nak sembahyang, Ibnu Abbas duduk sebelah kiri. Dah sembahyang dah mula dah. Barulah Nabi pegang kepala Ibnu Abbas, ubah dia sebelah kanan. Maknanya dia dah sembahyang dah sebelah kiri. Ini menunjukkan bahawa sembahyang Ibnu Abbas sebelah kiri tadi ini sudah sah. Kalau tidak, tentu Nabi suruh dia mula semula. Tak? Itu makna dalil. Yang ketiga, kalau sekiranya makmum seorang sahaja, dia berdiri di sebelah kiri imam, pada ketika itu hendaklah dia beredar, dia pusing, bukan dia pusing lah, dia bergerak ke sebelah kanan imam, mengikut sebelah depan ke sebelah belakang? Ikut sebelah belakang. Jangan ikut sebelah depan imam, ikut sebelah belakang imam. Ya'ti minal khalf. Sebagaimana yang diriwayat dalam hadis-hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat, amalan di dalam salat. Kalau sekiranya satu amalan, satu pergerakan ataupun apa yang saja kita nak lakukan, dia kata yang sekira-kiranya masyru'an li sihhatiha, sekiranya amalan itu membuat sembahyang kita itu sah mengikut imam, maka dia ataupun kita boleh bergerak, kita boleh apa saja kita boleh buat, la yadurruha, tidak memudaratkan solat kita. Sebagai contoh beginilah. Contoh tadi di mana Nabi SAW pegang kepala Ibnu Abbas, ubahkan dia. Tak? Dan Ibnu Abbas itu sendiri dia bergerak daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini yang dikatakan la yadurruha, kalau sekiranya masyru'an li sihhatiha. Yang kelima, sah
musafatin nabi sabi wahidah. Kalau sekiranya seorang budak-budak, tapi budak-budak ni budak-budak yang sudah mumayyiz lah, sah seorang kanak-kanak yang sudah mumayyiz bersama dengan seorang yang baligh sebagai imam dan makmum. Maknanya, kalau sekiranya seorang yang cukup umur, katalah dia nak jadi imam, tiba-tiba ada budak di belakang nak ikut dia, maka pada ketika itu sahlah disebut sebagai imam dan makmum. Boleh. Itu dia. Yang keenam, disyariatkan sembahyang malam dan digalakkan. Sembahyang malam ni tuan-tuan dan puan sekalian, selalu kita duk kata sembahyang tahajud dan sebagainya, itulah. Mungkin sembahyang witir sekali kan tak? Itu dia. Yang ketujuh, ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bersungguh-sungguhnya Ibnu Abbas, walaupun dia peringkat budak lagi, dia amat menjaga sekali, amat berusaha sekali untuk mendapat ilmu, menimba ilmu daripada Nabi SAW. Bukan saja setakat ilmu, dia kata nak tahqiq tentang ilmu itu, nak memastikan ilmu itu benar menurut pandangan Nabi. Sebab tu dia semayang bersama dengan Nabi. Dia usaha tu semayang bersama dengan Nabi, nak tahu bagaimana hukum sebenarnya. Yang ke-8, dia kata sini, tidak semestinya syarat sah ikut imam itu imam meniatkan niat sebelum masuk sembahyang sebagai seorang imam. Seolah beginilah, katalah dia sebagai seorang imam, adakah awal-awal lagi daripada Allahu Akbar tu dia mesti niat sebagai seorang imam? Tak semesti begitu. Contohnya beginilah, tengah-tengah dia duduk sembahyang seorang, tiba-tiba masuk orang belakang jadi makmum dia. Pada ketika itu baru dia niat sebagai imam. Tadi dia sembahyang seorang-seorang baru. Sebab itu dikatakan la yusyarat li sihhatil imamah an yanwi li imam qabla ad-dukhul bis salah. Tadi anahu imam. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ni kita pindah tajuk baru, bab baru, iaitu bab al-imamah. Bab mengenai dengan mengikut imam ataupun imam dan makmum. Dalam bab ini akan disebut beberapa adab imam dan juga adab sebagai seorang makmum, dan apa yang wajib ke atas mereka berdua lakukan, sama ada dia sebagai seorang imam ataupun dia sebagai seorang makmum, ataupun sekadar digalakkan, tak? Yustahab. Jadi yang kita nak terang di sini ialah alaqah bainahuma bi ba'd, hubungan di antara imam dan makmum itu sendiri. Wal imamatu nizamun ilahi. Konsep imamah ini tuan-tuan dan puan sekalian, ketentuan nak jadi imam, nak jadi makmum ni, kita berimam itu nizam ilahi. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yurshidullahu Subhanahu wa taala fih. Allah menunjukkan kita cara mana kita nak melakukan al-imamah ini. Di segi amali. Amali ini mana praktik lah amalannya. Maka dengan sebab itu ada apa tujuan dia, bagaimana nak melakukan ketaatan di antara imam dan makmum, bagaimana nak mengikut, makmum mesti mengikut di dalam tempat-tempat yang tertentu untuk mencantikkan lagi nizam, atau peraturan-peraturan mengenai dengan hukum imamah ini, seolah-olahnya sama dengan askar. Askar kena lurus, kena sama dan sebagainya. Baik. Dengan itu dia kata, haitsu yaqifus saghir ma'al kabir. Boleh walaupun budak kecil nak berdiri bersama dengan orang yang besar.
orang kaya dengan orang miskin. Dalam satu saf boleh ada bersama, tidak ada tidak ada perpisahan di situ. Ini dikatakan barisan ataupun saf umat Islam untuk mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarif ma'al wadi'. Walaupun orang tu mulia dengan orang yang tidak mulia. Baik. Kita terus masuk hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu al-hadisus tsani was sab'un, hadis yang ke-72. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himar." Itu dia ancaman tu. Apakah seseorang itu tidak takut apabila dia mengangkat kepala lebih dulu daripada imam? Maknanya sama ada masa rokok ke sujud imam tak angkat kepala lagi, dia angkat kepala dah, dia angkat kepala dulu daripada imam, makmum tadi ni. Apa ancamannya? Bimbang dan takut kalau Allah ubahkan kepalanya menjadi kepala himar. Ra'su himar. Itu dia. Au yaj'alallahu suratahu, ataupun Allah Subhanahu wa taala ubahkan keseluruhan rupanya itu surata himar, rupa seekor himar. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan kita dulukan daripada imam, makmum ni. Baik, kita terus masuk ke makna ijmali, makna ringkas. Innama ju'ilal imamu fi shalah liyuqtada bih. Itu kaedah yang pertama sekali. Sesungguhnya dijadikan imam berada di hadapan kamu di dalam solat itu supaya kamu ikut dia. Makmum kena ikut imam. Wa yu'tam bihi bihaisu tanaqqulatul ma'mum ba'da tanaqqulatih. Dan pada ketika itu hendaklah makmum bergerak perpindahan rukun itu daripada rokok, sujud dan sebagainya itu mestilah selepas pergerakan imam. Imam dulu baru makmum ikut. Barulah dinamakan mutaba'ah. Barulah sesuai dengan nama dia ikutan, berikut imam, ikut imam. Ada imam buat dulu baru dia ikut kemudian. Fa iza sabaqahul ma'mum, maka jika sekiranya ada makmum pula dulukan dengan imam, imam belum bangun lagi, dia dah bangun dah daripada rokok, maka hilanglah maksud yang dikenaki daripada imamah ini. Yang kata imamah ni ikut imam tadi ni hilanglah. Dia buat dulu daripada imam. Liza jaa hadzal wa'id asyadid. Dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini satu wa'id, satu amaran keras. Man yarfa'u ra'sahu qabla imamih, siapa yang mengangkat kepala dulu daripada imamnya, bi an yaj'alallahu ra'sahu ra'su himar, agar jangan Allah jadikan kepalanya jadi kepala himar. Itu dia. Himar ni macam kuda lah lebih kurang ni. Aw yaj'ala suratahu surata himar, ataupun Allah ubah keseluruhan badannya itu jadi badan himar. Ini wa'id syadid nama dia. Bihaitsu yamsah ra'sahu min ahsani surah ila aqbah surah. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah akan ubah wajahnya itu daripada secantik-cantik wajah ke seburuk-buruk wajah, iaitu wajah himar. Jazaa'an li hadzal 'udhu alladhi hasala min ar-raf' wal ikhlal bis shalah. Karena apa? Karena kepala lah yang jahat ni. Kepala lah yang angkat dulu ni. Maka Allah akan ubahkan kepala itu jadi kepala yang buruk rupanya.
Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita masuk pula ikhtilaful ulama bis sabqi. Perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang berlakunya, kadang-kadang berlaku kot sikit kan tak? Makmum dulu sikit kan? Kita nak tengok sini apa pandangan ulama. Ittafaqal ulama'u ala tahrim musabaqatil ma'mum lil imam li hadzal wa'id syadid. Pertama kalinya di sini mengatakan ittafaqul ulama, ittafaqal ulama. Ulama keseluruhannya bersetuju mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya apabila seorang makmum mendahului imamnya. Dengan sebab itu ada wa'idun syadid yang di dalam hadis tadi ini, amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini haram. Walakin ikhtalafu fi butlani salatih. Namun begitu, ulama berbeza pandangan. Hak tadi dan semua mengatakan haram, tak boleh. Tetapi apa yang mereka ikhtilaf ataupun berbeza pandangan, sama ada solat itu batal ataupun tidak. Ya? Makmum angkat kepala dulu tadi ini, adakah batal solatnya ataupun tidak? Fal jumhur annaha la tubtil. Jumhur ulama pada keseluruhannya dia kata tidak batal. Tidak batal. Ini ada pandangan-pandangan yang berbeza. Di antaranya kata Imam Ahmad dalam risalahnya, laisa liman sabaqal imamu salah. Laisa, tidaklah liman sabaqal imam, tidaklah seorang itu yang mendahului imam dalam solat tadi ini membatalkan solatnya. Mana tak batal. So kata, inilah dikatakan. Washabul imamu yaqulun, apa kata mereka? Man sabaqa imamahu bi ruknin ka ruku' aw sujud. Siapa di antara makmum yang mendahului amalannya sama ada satu rukun seperti rokok ataupun sujud. Rokok itu satu rukun ni. Katalah imam tak rokok lagi, dia rokok dulu dah. Dia bangun seorang-seorang dia, bawa imam rokok. Itu maknanya mendahului imam dengan satu rukun, rokok ataupun sujud. Fa'alaihi an yarja' liya'tiya bihi ba'dal imam fa illam yaf'al 'amdan. Maka pada ketika itu dia kena buat semula seolah-olahnya ikut imam balik. Fa'alaihi an yarja', kembali balik supaya dia ikut imam. Bangkitlah. Tunggu imam rokok dulu baru dia rokok. Tak? Fa in lam yaf'al 'amdan, kalau sekiranya dia tak buat begitu dengan sengaja, dia tak buat. Dukah kepala dia. Tapi dia tak mahu jadi imam. Patut orang macam ni tolak jadi imam. Yang dia nak rokok dulu pasal apa? Ya tak? Nampak tak? Jadi Islam melihat mungkin orang ni ada angkuh, ada riak, ada sesuatu dalam diri dia. Jadi imam lah. Ya tak? Dia kena buat balik, ikut balik sebagai seorang makmum, sebagaimana imam buat, baru dia ikut imam. Kalau tidak, batalat salatah, batal semayangnya. Ini kena ingat ni, ini kita nak amal lah, bukan teori ni. Ini amalan ni. Ada. Hari ini tuan-tuan dan puan sekalian ya, walaupun kita duduk kat dalam masjid kita ni, tak? Walaupun kita duduk di luar sana, ada sound, ada suara yang kita boleh dengar. Allahu Akbar imam. Ada. Walaupun kita duduk di luar masjid, kita datang lewat katalah sembahyang Jumaat, sah noh, duduk atas tar pun sah. Tapi janganlah tahiyah masjid atas tar tu, tak boleh lah. Sah. Tapi dengar suaranya. Itu dia. Walau bagaimanapun dikatakan as-sahih, apa yang disebut di dalam risalah, bahawa
bila dia mendahului imam dengan secara sengaja, amdan tadi ni, dia kata batal solat. Kenapa nak didahului dengan sengaja? Kalau sekiranya dia kurang dengar, tak? Bising dan sebagainya, dia dulukan sikit, itu cerita lain. Ini amdan, dia dengar pergerakan imam, sengaja dia nak dulukan, itu amdan. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Li'anna al-wa'id yaqtadi an-nahyu wan-nahyu yaqtadi al-fasad. Dia kata sebarang amaran itu membawa kepada hukum larangan, bila satu larangan itu membawa kerusakan solat. Rosak. Baik itu dia perbezaan pandangan di kalangan ulama, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang ini kita nak ambil istinbat. Beberapa istinbat. Istinbat ini petikan hukum daripada hadis yang kita baca tadi. Pertama, dia kata sini, haram seorang itu mengangkat kepala ketika sujud sebelum imam mengangkat kepala. Sama-sama sujud, bila ada imam pun sujud, kita pun sujud, tetapi imam belum angkat kepala daripada sujud, untuk duduk antara dua sujud, kita angkat dulu. Itulah di antaranya. Dia kata sini, wal wa'id fi dalla ala man'ih. Di dalam hadis ada wa'id. Wa'id ni amaran Nabi SAW itu menunjukkan suatu tegahan. Jangan buat begitu. Agaknya macam mana? Imam ni sujud lama ke? Kalau agak begitu, jangan ikut imam, buat seorang-seorang. Ataupun jadi imam. Tak? Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam, dia itu tidak lain dan tidak bukan untuk kita ikut dia. Mana ikut ni buat lepas dia. Ya. Dia kata izla wa'idun illa ala mahram. Tidak akan ada suatu wa'id, amaran tadi, melainkan satu benda yang haram. Jadi biasanya kadang-kadang yang dikatakan wa'id tadi ni ataupun amaran tadi ni satu benda yang ditegah. Jangan buat. Kalau buat juga pun min asyaddil uqubat, satu perkara yang besar kesalahannya. Yang kedua, istinbat ni, bahawa sesiapa yang mendahului imam di dalam kulli tanaqulatis salah, lebih-lebih lagi dalam kebanyakan ataupun kesemua pergerakan di dalam solat. Kalau sekiranya berlaku juga, apa kata Al-Bazzar daripada hadis yang marfu' dia, alladhi yukhaffifu wa yarfa' qabla al-imam innama nasiyatu biyadi syaitan. Itu dia. Amaran lain pula ni. Dia kata apa? Dia kata orang yang menunduk ataupun mengangkat kepalanya sebelum imam, sesungguhnya nasiyah ni. Apa nasiyah ni? Umbun dia tadi ni rupanya telah dipegang oleh syaitan. Maknanya perbuatannya itu perbuatan yang dibentuk ataupun diarah oleh syaitan. Syaitan pegang umbun dia tu, tunduk, bangun. Itu dia. Apa yang dikatakan dalam hadis marfu' ini. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua istinbat ini samalah lebih kurang mengatakan tidak boleh seorang makmum mendahului imamnya. Sama ada ketika nak rokok, ketika nak angkat daripada rokok dan sebagainya. Yang ketiga, wujub mutaba'atul ma'mum lil imami fis salah. Itu hukum tepat. Wajib mengikut imam. Bagi seorang makmum wajib mengikut imam dalam solat.
daripada mula sampai akhir. Daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Yang keempat, balasan terhadap orang-orang yang melakukan amalan ini ketika mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam mengangkat kepala ketika rukuk, ketika sujud dan sebagainya itu, sewajarnya lah diberi amaran dengan mashu, berubahnya muka dia itu, macam mana yang disebut dalam hadis tadi. Yang kelima, amaran bagi mereka yang mendahului imam tadi ini dengan mengubah wajahnya, mengubah rupa parasnya menjadi khimar tadi ini. Karena apa? Lima bainahu wa bainal himar minal munasabah wa shibhu bil baladah wal ghaba. Ini dia. Apa makna dia? Dia kata sini, bila dah Nabi SAW mengatakan siapa yang berbuat demikian, mungkin muka kepala dia, mungkin seluruh badan dia diubah kepada khimar. Karena apa dia kata? Lima bainahu wa bainal himar, orang yang buat kerja macam ni, yang mendahului imam dalam mengangkat ataupun letak kepala dulu daripada imam tadi ini, dia kata dia lebih kurang sama dengan himar. Lima bainahu wa bainal himar, dia kata lebih kurang himar perangai dia. Sedap minal munasabah, munasabah perangai dia lebih kurang khimar, dan shibuhu ni lebih kurang sama dengan khimar. Dia kata bil baladah. Apa dia baladah? Kebodohannya. Baladah ni bodoh. Kan khimar ni bodoh. Bubuh barang atas belakang dia, suruh dia berjalan. Jalan tak berhenti-berhenti. Jumpa dinding, gedegung kepala di dinding, baru dia berhenti. Tak beladah dia. Wal ghaba. Orang yang mendahului seseorang itu, khasnya dalam solat tadi ini dia kata, kalau sekiranya dia tahu mengatakan perbuatannya itu adalah mendahului imam itu salah, tiba-tiba dia tak perbetulkan balik, maka tidak ada ertinya yang disebut sebagai mengikut imam. Ini menandakan ala ghabaihi wa dha'fu aqlih. Ini menandakan bahawa kebodohannya, tidak cerdik orang ini, dan lemah akalnya. Duk mengaji berapa lama tak faham lagi. Ya tak? Dia tak faham lah. Kalau dia faham takkan dia buat begitu. Ada tahu, kita pergi semayang mana-mana, kadang-kadang kita perhati, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sama. Kadang-kadang dia nak dulu dia bagi salam. Tapi kalau masa di mana, masjid mana orang yang mungkin boleh jadi bagi salam dulu daripada imam, masjid mana? Masjid Haram, hak yang dekat dengan Kaabah, dengan Hajarul Aswad. Pasal apa? Sebab dia nak bangun cepat, nak kucuk Hajarul Aswad. Kadang-kadang dia dulu, entah dia dulu. Boleh jadi imam assalam, dia bangun dah, nak kucuk Hajarul Aswad. La ilaha illallah. Apa erti itu? Itu kata baladah bodoh ya. Mengatakan semayang tak sah tu. Daripada awal sanggup ikut, dekat-dekat nak bagi salam, tunggulah tu imam bagi salam dulu. Hajarul Aswad tu bukan nak pergi ke mana dah, duduk tempat tu je, tapi nak berebut dulu. Tuan-tuan tuan-tuan pergi Mekah, nak rebut-rebut Hajarul Aswad, sigung mana ni tolak ni, tak usahlah. Ya tak? Nak benda tu sunat, tiba-tiba nak buat benda yang haram. Apa arti?
Kita tak nak buat begitu ya. Dan yang keenam dia kata, apa tandanya? Di sini ada tandanya orang yang mendahului imam, dan hal ini dia kata ala rabah pisti'jal al-khuruj minas salah. Mesti ada sebab. Di antara sebabnya ialah dia nak keluar lebih dahulu, ataupun dia nak cepat-cepat, dia nak berhenti semayang. Nak pergi ke mana? Tuan-tuan, puan-puan, kita solat, satu waktu solat itu berapa minit? Berapa minit? Cuba kira tengok. Berbanding dengan kita buat kerja lain, bukan lama. Boleh? Wazalika marad. Orang ini tidak lain dan tidak bukan ada marad, ada penyakit dalam hatinya. Dalam jiwa ni ada penyakit. Dia tidak lain dan tidak bukan dawa'uhu an yatazakkar sahibu annahu lan yuslim qabla al-imam. Lam yusallim qabla al-imam. Ubatnya bagi orang bagi salam dulu ni, ubatnya hendaklah kawan-kawan yang dekat dia, yang rapat dengan dia, tolong bagi tahu dekat dia. Supaya jangan bagi salam lebih dahulu daripada imam. Tidak boleh. Kita bagi tahu kadang-kadang tu marah balik. Ada tahu. Orang dah tua dah semayang. Aku duduk semayang lama dah. Hampa ni baru sangat. Nak tegur aku. Ada apa? Saya dapat laporan. Masjid saya sendiri pun ada. Oi, kalau begitu payah. Hantar saya nak tegur. Saya ni muda lagi daripada dia. Macam mana nak buat orang ni? Orang ni tidak lain tidak bukan kena bawa sama kita muzakarah macam ni lah. Untuk bermuzakarah. Ada. Nak tegur individu dia boleh kata macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan Dan yang ketujuh dia kata al-wa'idu bi taghyir surata man yarfa' ra'sahu qabla al-imam ila surah himar amrun mungkin. Mungkin. Yang ketujuh dia kata sini, amaran Nabi SAW di dalam hadis itu berubah gambaran seseorang itu yang mengangkat kepala lebih dahulu daripada imam itu, ubah kepada khimar, amrun mungkin. Adakah menjadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW itu, seorang yang berbuat demikian berubah jadi khimar? Mungkin. Benar ni mungkin. Bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau dalam Malaysia ni seorang cukup. Allah ubah jadi begitu, masuk dalam kita duduk tengok WhatsApp sampai kita ini dan sebagainya, berubah jadi khimar, masya-Allah. Tak payah baca kuliah, tak payah kuliah ada macam ni lah. Tak payah dah tunjuk gambar tu ya. Sebab tu dia kata amrun mungkin. Wa huwa minal masah. Kenapa? Ini mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala konsep mashun. Mashun ni masa ubah. Allah nak ubah boleh. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah nak sesuatu dia kata kun fayakun. Walakinnahu lam yanqul wuqu'. Tetapi oleh kerana di sini tak pernah orang beritahu dekat kita berlakunya perkara itu. Tidak. Wa yahtamil. Hari ini kita duk belajar, kita duk bincang maknanya saja berubah itu. Tahwil surah tu. Tapi kalau Allah nak ubah, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi suatu mustahil bagi dia. Maka dengan sebab itu sekurang-kurang wazalika bi an yasbaha balidan kal himar. Sekurang-kurangnya di segi maknanya kita dapat faham bahawa yang dikatakan kepada orang yang berkenaan itu, dia kata apa? Dia kata bi an yasbah, orang itu sudah berubah hatinya, perangai dia, kebodohan dia itu sama dengan himar.
Kalau kita kata hang ni himar, marah. Jangan kata apa, hang jahil pun marah. Orang ni kita nak tegur dia, kita kata jahil pun marah. Kalau kita tak reti tu mudah peringan sikit. Ya tak? Jangan duk kata jahil, marah. Marah. Baik, kita tinggal hadis itu tuan-tuan nombor sekalian, kita masuk hadis yang ke-73. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ini jelas hadis ini. Sesungguhnya dijadikan imam itu kepada kamu supaya kamu ikut dia. Fala yakhtalifu alaih, jangan kamu duk buat bercanggah dengan dia. Dia tak angkat lagi kepala, kamu angkat. Jangan. Fala yakhtalifu. Fa iza kabbara fakabbiru. Bila tu imam Allahu akbar, maka barulah kamu Allahu akbar. Biar imam dulu. Tu dia. Wa iza raka'a farka'u. Bila dah imam rokok, baru kamu rokok. Wa iza qala, apabila imam kata sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Bila ni? Bila imam bangun daripada rokok ada? Kalau tidak, sami'allahu liman hamidah, kita nak kata apa? Faqulu rabbana lakal hamd. Kita pun kata rabbana lakal hamd. Itu mata hadis dulu, belum kita nak hurai lagi. Wa iza sajada fasjidu. Dan apabila imam sujud, maka hendaklah kamu sujud. Makna imam dulu yang buat. Wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ini hadis ini. Jangan kita terkejut lagi, kita tengok makna dulu hadis ini. Wa iza shalla jalisan, dan apabila imam sembahyang duduk, macam mana kita buat? Imam duduk, Allahu akbar. Awak imam ni. Dikatakan sini wa iza shalla jalisan, dan apabila imam sembahyang duduk, fasallu julusan ajma'un, maka hendaklah kamu semua sembahyang duduk. Ini hadis ni hadis ni dulu. Kita tak urai lagi. Kita nak masuk hadis seterusnya. Tak kat mana sempatlah Hadis yang ke-74, tadi 73. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah katanya, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa syakin fa shalla jalisan. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumahnya dalam keadaan dia mengadu, dia sakitlah. Fa shalla jalisan, maka baginda sembahyang duduk. Duduk. Bukan duduk atas kursi ni, duduk atas lantai, itu dua. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian Nabi nampak makmum-makmum di belakang dia tu ramai sembahyang berdiri. Fa asyara ilaihim, Nabi isyaratkan kepada mereka, an ajlisu. Nabi isyaratkan macam ni lah lebih kurang. Sebab itu suruh duduk. Duduk. Nabi suruh makmum belakang dia duduk. Mungkin kiri kanan lah. Duduk. Gitu kan tak? Falamman saraf qal, bila dah selesai sembahyang, apa kata Nabi? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kamu ikut dia. Fa iza raka'a farka'u, bila dia rokok kamu rokok. Wa iza rafa'a farfa'u, bila dia angkat kepala kamu angkat kepala. Wa iza qala sami'allahu liman hamidah, apabila dia kata sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu kata rabbana walakal hamdu. Baik. Hadis yang pertama tadi rabbana lakal hamdu. Perasan tak? Tidak ada waw. Rabbana lakal hamdu.
Dalam hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Abu Hurairah daripada Aisyah juga. Ya tak? Yang pertama tadi ni daripada Abu Hurairah. Yang kedua ni khusus daripada Aisyah ini. Wa iza rabbana lak wa lakal hamdu. Bila Nabi baca sami Allahu liman hamidah, hendaklah makmum kata rabbana wa lakal hamdu. Ada waw. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada rabbana lakal hamdu, rabbana wa lakal hamdu pun boleh. Ya tak? Sebab dua-dua hadis ini, walaupun kita belum masuk huraian dia. Wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hadis ini pun sama juga. Maka apabila baginda wa iza shalla jalisan, apabila tu imam sembahyang duduk, fasallu julusan ajma'un, maka hendaklah kamu sembahyang duduk bersama dengan imam. Jadi dalam kedua-dua hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian, baru matan ya. Kita akan lihat makna ijmali dan pandangan ulama dan sebagainya lepas ini insya-Allah ya tak? Jadi dapat kita ketahui daripada matan ini dulu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kedua-dua hadis. Hadis pertama daripada Abu Hurairah, hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mengatakan kalau imam sembahyang duduk, kita pun kena duduk. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, ini baru matan hadis, ya tak? Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, di sana ada pandangan ulama yang berbeza. Pandangan ulama yang berbeza mengenai dengan sama ada kena duduk ke ataupun tak kena duduk, ataupun bagaimana keadaan. Adakah dengan sebab Nabi itu ataupun imam tu sakit ke dan sebagainya, taman sakit dan sebagainya, ada semua akan dibincangkan oleh ulama. Ada lagi masalah? Lah? Oh, 2 minit lagi. Jadi dalam 2 minit ini kita nak tengok, kita nak sebut apa lagi sebagai tambahan ya. Nak ambilkan waktu. Baik. Gharibul hadis ini maknanya ada huraian makna hadis. Alfa al-waqi'ah pakabbiru tadi ini. Ya tak? Apa makna, apakah yang dimaksudkan di sebalik fa itu sendiri? Farka'u. Makna litartib wa ta'qib. Menunjukkan guna huruf pa tu, wa iza farka'u tadi ini, supaya kamu buat selepas dia, selepas imam. Wa ma'na at-tartib antaqa ba'dah, supaya dilakukan selepas imam. Wa ta'qib bi antalihi mubasyarah, dan yang dikatakan ta'qib hendaklah diikuti dengan segera. Jangan lambat sangat pun tak boleh, dahulu pun tak boleh, dilambat sangat pun tak boleh. Fala tusawi, sama pun tak boleh. Wala tata'akhkhar anhu, lewat sangat pun tak boleh. Itu dia keadaannya tuan-tuan dan puan sekalian untuk malam ini. Kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Yang baik, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap daripada kemahan saya sendiri. Sama-samalah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.